Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1280. Antara paparan utama. Larangan guna masjid untuk tujuan politik. Bye-bye Zuraida Kamarudin. Yang dah gagal, jangan nak tunjuk pandai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 30 November 2022, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir selaku pengerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 bertitah agar kita memupuk semangat kebersamaan atau spirit of togetherness kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya. Titah baginda berbunyi begini: Beta berharap supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Titah Tuanku Muhriz itu selaras dengan titah Sultan Selangor, Johor, Pahang dan Perak yang melarang surau dan masjid digunakan sebagai premis untuk tujuan politik, tidak kira kerajaan atau pembangkang. Namun terdapat pemimpin politik yang ingkar dan terus menggunakan surau dan masjid sebagai tempat untuk propaganda politik. Isu ini disentuh oleh Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP, Datuk IR Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman ketika menegaskan bagaimana kepimpinan Kariah Masjid Pulau Pinang dipilih dan disahkan. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang mengambil maklum akar rungutan dan juga bantahan beberapa pihak yang tidak bersetuju terhadap keputusan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menggugurkan beberapa nama pengerusi Kariah yang telah dicalonkan semasa pemilihan calon jawatankuasa Kariah sebelum ini, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan bahawa terdapat proses untuk memuktamadkan senarai calon kepimpinan Kariah ini, iaitu pertama, pemilihan calon di peringkat Kariah diadakan untuk memilih seorang calon pengerusi, seorang calon timbalan pengerusi, 11 calon AJK dan 2 orang pemeriksa kira-kira. Kedua senarai ini kemudiannya diserahkan kepada Pegawai Tadbir Agama PTA daerah untuk semakan awal dan dibawa ke dalam mesyuarat jawatankuasa pembangunan masjid dan hal ehwal Kariah untuk saringan seterusnya. Ketiga, jawatankuasa pembangunan masjid dan hal ehwal Kariah dianggotai oleh penama yang memenuhi 8 kriteria, iaitu Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Yang kedua, Sahibul Samahah Mufti. Yang ketiga, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Keempat, Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kelima, Pengarah Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Keenam, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Ketujuh, 6 orang pegawai takbir agama dan ke-8, 6 orang pegawai pembangunan Kariah. Ahmad Zakiuddin juga menjelaskan mengapa pencalonan ditolak. Antara faktor yang dibangkitkan oleh beliau ialah pertama, berlaku pelanggaran etika pentadbiran. Jawatankuasa Pembangunan Masjid Hal Ehwal Kariah menerima laporan akan pelanggaran etika pentadbiran seperti tidak mahu bekerjasama dengan program anjuran jawatankuasa, tidak mematuhi SOP COVID-19, membiarkan masjid menjadi pentas politik kebencian dan menjemput ustaz-ustaz yang tiada tauliah mengajar yang sah daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dan kedua, tidak memenuhi syarat had umur 65 tahun, hanya pemegang jawatan pengerusi dan timbalan pengerusi sebelum ini sahaja yang diterima sekiranya melebihi 65 tahun. Beliau mengingatkan bahawa pengkuliah tanpa tauliah yang mengajar di masjid dan surau adalah melanggar peraturan pentadbiran hal ehwal agama Islam yang berkaitan dan akan diambil tindakan undang-undang, iaitu bagi penganjur Seksyen 43 kurungan penyubahatan dibaca bersama Seksyen 11 kurungan EKJSNPP 1996 bersubahat menganjurkan program melibatkan penceramah tanpa tauliah boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi penceramah Seksyen 11 kurungan EKJSNPP 1996 mengajar agama tanpa tauliah dan Seksyen 119 kurungan EPAINPP 2004
kesalahan mengajar agama Islam atau apa-apa aspek tentang Islam tanpa tauliah. Boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ahmad Zakiyuddin turut menyeru semua umat Islam menjadikan masjid dan surau sebagai pusat pembinaan ummah ke arah pembinaan negara yang dirahmati dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tak salah untuk berkempen bagi memenangkan parti yang menjadi pegangan, tetapi pendekatan kempen harus patuh kepada arahan ulul amri, iaitu raja pemerintah yang menjadi ketua agama di negeri berkenaan. Di Pahang, Ketua Agama Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah jelas menitahkan agar masjid tidak digunakan tujuan politik. Pengurusan masjid hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid dan jadikannya ianya sebagai tempat berhimpun umat Islam untuk membentuk ikatan dalam hubungan manusia dengan Allah dan juga ikatan hubungan manusia sesama manusia. Jangan sekali-kali menjadikan masjid sebagai tempat untuk mencerca sesama umat, bertelingkah dan apatah lagi menjadi masjid sebagai sebuah gelanggang politik. Baginda selaku Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama bagi negeri Pulau Pinang dan Melaka. Justru apa yang baginda titahkan untuk Pahang terpakai juga untuk Pulau Pinang dan Melaka. Spesifikasi kerja wakil rakyat adalah meletakkan tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen di hadapan. Berceramah di surau dan masjid bukan dalam deskripsi kerja seorang wakil rakyat. Kerja itu boleh dipegang oleh guru-guru takmir di seluruh negara dan mereka yang bertauliah. Jika wakil rakyat sibuk ke sana sini berceramah di surau-surau dan masjid, bila pula masa untuk menjaga kebajikan pengundi dan ahli masyarakat di kawasannya? Ini bukan soal hak demokrasi ahli jawatan kuasa surau dan masjid atau wakil rakyat. Ini soal hak masyarakat untuk mendapat perkhidmatan wakil yang wajib menjaga kepentingan mereka setelah terpilih menganggotai Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat. Juga hak masyarakat untuk mendapat ilmu yang benar dan tidak diseleweng oleh pemikiran khawarij serta amalan takfiri yang kononnya semua yang tidak sealiran dengan pegangan politik mereka adalah kafir. Dalam kehidupan masyarakat Malaysia sejak sekian lama dijamin keamanan, kesejahteraan dan keharmonian. Sikap keterlaluan khawarij amat berbahaya dan wajib dibendung. Rasulullah SAW pernah mencela orang-orang yang bersikap keterlaluan dan memberitahu mereka menerusi sanadnya yang bermaksud, ketahuilah binasa orang-orang yang keterlaluan itu. Ketahuilah binasa orang-orang yang keterlaluan itu. Ketahuilah binasa orang-orang yang keterlaluan itu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Wallahu a'lam. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Orang putih cakap, what you give, you get back. Baru kemarin, Jom Channel menyentuh tentang peristiwa pengkhianatan yang pernah dibuat bekas Ahli Parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamaruddin dalam menjahanamkan lanskap politik Malaysia. Kini, beliau antara 11 pemimpin Parti Bangsa Malaysia, PBM, yang digugurkan jawatan dan dipecat daripada parti itu. Unit penerangan PBM dalam satu kenyataan pada Selasa berkata, turut tersenarai antara yang dipecat adalah Setiausaha Agungnya Nur Hizwan Ahmad. Pengguguran kesemua anggota parti yang terlibat itu dibuat susulan kegagalan mereka memberi maklum balas kepada Jawatankuasa Disiplin PBM dalam tempoh 7 hari yang diberikan sebelum ini. Mereka telah diberi peluang untuk menjelaskan dan membela diri serta diberi tempoh 7 hari, akan tetapi telah gagal memberikan maklum balas kepada Jawatankuasa Disiplin Parti PBM. Maka dengan ini, demi kepentingan Parti PBM, Jawatankuasa Disiplin PBM telah membuat keputusan bahawa keahlian jawatan individu-individu tersebut ditamatkan berkuat kuasa serta-merta pada 27 Disember 2022, katanya. Selain Zuraida dan Nur Hizwan, 9 pemimpin PBM yang lain turut dipecat adalah Naib Presiden 1 Rahimah Majid, Naib Presiden 2 Dr. Satis Kumar, Naib Presiden 3 Muhammad Saiful Bahari Sahari, Ketua Pemuda Naim Brundagi dan Ketua Penerangan Zakaria Abdul Hamid. Sementara itu, Timbalan Presiden 1 Haniza Muhammad Talha dan Ketua Wanita Dr. Daroya Alwiyan turut menerima surat tunjuk sebab juga dipecat daripada jawatan, namun kedua-duanya masih kekal sebagai ahli biasa.
Krisis yang melanda PBM sebelum ini bertambah parah selepas Presidennya, Datuk Larry Seng menggantung keahlian dan jawatan 12 ahli majlis tertinggi parti itu kerana mendakwa penglibatan individu berkenaan didapati menggugat kepentingan parti, kepimpinan dan sedang berusaha melakukan pengkhianatan terhadap parti. Susulan itu, Zuraida pada Sabtu mendakwa majoriti akar umbi parti itu tidak bersetuju dengan tindakan Larry dalam menguruskan organisasi tersebut. Beliau berkata kononnya beberapa langkah dangkal dilakukan Larry yang mendedahkan hal berkaitan kerahsiaan parti di media sosial selain kenyataan berbolak-balik telah merosakkan imej PBM dan mendatangkan kegusaran dalam kalangan ahli parti. Untuk makluman anda, sebenarnya pemesyaratan itu dibuat ekoran daripada kemelut perebutan kuasa. Saya ulang sekali lagi, perebutan kuasa di antara Larry Seng dan Zuraida. Ia juga turut berpunca daripada tindakan Zuraida menyertai pertubuhan bukan kerajaan NGO pimpinan Tan Sri Anwar Musa Muafakat Nasional. Ingat tak, sebelum PRU 15, parti tersebut pernah bercadang menyertai Barisan Nasional namun permohonan tersebut gagal direalisasikan. Pasca PRU, Larry Seng menyokong kerajaan pimpinan Anwar meskipun laporan media melaporkan pendirian itu tidak diputuskan oleh jawatan kuasa pusat PBM. Begitu cepat sekali hukum gerakan Newton bertindak dalam kerjaya politik Zuraida. Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas pada magnetit sama dari arah bertentangan. Beliau terlibat dalam langkah Sheraton yang meranapkan kerajaan Pakatan Harapan. 2 tahun yang lalu, secara tepatnya 25 Februari 2020, beliau mengucapkan selamat tinggal kepada partinya yang pertama, PKR, apabila beliau dipecat bersama mantan timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Bye-bye PKR, demikian gembiranya beliau bersama sekumpulan anggota yang turut dipecat sambil menganjing dalam satu video yang tular ketika itu. Ekoran itu beliau bersama Azmin menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di mana beliau turut dilantik menjadi ahli majlis tertinggi. Keberadaannya dalam Bersatu tidak lama dan hayat politiknya turut terjejas apabila beliau berbeza pandangan dengan Azmin yang kekal di dalam Bersatu. Pada 12 Mei 2022, beliau dipecat daripada Bersatu kerana penglibatannya dalam membentuk PBM. Sebulan selepas itu, beliau menyertai PBM dengan harapan menjadi Presiden Parti. Kerjaya politik Zuraida bermula dalam PKR di mana beliau bukan sahaja menjadi ketua wanita PKR yang pertama, malah jawatan tertinggi yang disandang beliau ialah naib presiden. Tapi sayang, tak pandai bersyukur. Zuraida turut bertanding di dalam PRU 15 untuk mempertahankan kerusi ampang tapi kecundang di bawah PBM. Ada pengajaran penting di sini sebenarnya. Untuk membangun di dalam politik, individu perlu mendapat sokongan jentera parti yang lancar. PBM baru setahun jagung dan aura kepimpinan individu seperti Zuraida tidak memadai untuk menambat pengundi. Ini kerana rakyat mengundi untuk parti, bukan individu. Apakah akan ada kemungkinan Zuraida membuat satu political comeback? Ada kemungkinannya sekiranya Muafakat Nasional bertukar menjadi parti politik, tetapi itu juga bergantung kepada sama ada para pengundi akan memilih Zuraida dan Muafakat Nasional. Dan di situ nanti tidak mustahil Tan Sri Anwar Musa akan melopong dikhianat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada berkata, orang yang berbuat jahat kepada orang lain akan tersungkur binasa di dunia walaupun dia diampuni dan dirahmati di akhirat nanti. Sama-sama kita hayati, namun buat masa ini Jom Channel ingin ucapkan bye-bye Zuraida Kamarudin. Apa jawatan Datuk Wan Saiful Wan Jan dalam kerajaan perpaduan? Sehingga tanpa segan silu mencadangkan agar Datuk Seri Johari Abdul Ghani menggantikan jawatan Menteri Ekonomi di sandang Rafizi Ramli. Kononnya ahli Parlimen Pandan itu tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu kononnya berpandangan Johari jauh lebih berwibawa dan tidak kebudak-budakan sehingga membuat semua pihak terduduk semata-mata sebab berdendam politik. Wan Saiful berkata matlamat kerajaan bukan untuk bagi sesiapa terduduk, tapi matlamat kerajaan ialah membantu rakyat tanpa mengira pegangan politik. Sepatutnya pada masa ini lihatlah bagaimana nak mulakan supply side reform supaya kita ada penyelesaian jangka panjang berkaitan harga barang. Dasar berkaitan insentif, percukaian, subsidi, peraturan ekspor, semuanya adalah perkara yang boleh kerajaan gunakan untuk bantu rakyat, katanya. Pada Jumaat, Rafizi berkata pengguna perlu berperanan menjadikan penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal
termasuk dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelum ini. Manakala Isnin lalu, Rafizi dalam laporan media memaklumkan bahawa pemimpin Perikatan Nasional yang mempertikai kenyataannya berhubungi isu penawaran dan permintaan barangan akan terduduk dalam sebulan lagi setelah langkah itu difahami seluruh rakyat dengan rasional. Wan Saiful menambah kononnya sikap angkuh Pakatan Harapan Barisan Nasional itu yang menyebabkan mereka sentiasa tersasar sedangkan sasaran sebenar sepatutnya adalah menghasilkan idea membantu rakyat. Disebabkan angkuh sasaran PHBN masih lagi nak balas dendam jika ada orang kritik mereka. Akibatnya, idea penyelesaian masalah rakyat masih belum ada. Semasa bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mat Yassin dan Perikatan Nasional memegang kuasa, kita prihatin menjaga kebajikan semua rakyat. Tak kira PN atau PH, semua kita bantu. Itulah beza kerajaan PN yang adil dan PHBN yang tidak kompeten, ujarnya. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kenyataan Tuan Badan Rafizi Ramli berhubung pemimpin Perikatan Nasional yang mempertikai isu penawaran dan permintaan barangan. Menurut Menteri Ekonomi itu, usaha untuk menyuntik keanjalan dalam permintaan diperlukan sebagai satu mekanisme kawalan harga. Menurut beliau, perkara itu secara tidak langsung dapat mengembalikan kuasa pengguna. Kerajaan banyak data harga yang boleh digunakan rakyat. Kita mula dengan yang ini. Jangan takut dengan pandangan umum, insya-Allah rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta. Dalam sebulan lagi, geng-geng PN yang pertikai semua akan terduduk. Sama macam mereka terduduk soal-soal lain yang asalnya kontroversial, tapi bila hujahnya dibentang satu persatu, rakyat yang cerdik akan faham, katanya dalam akaun Twitter beliau. Sebelum ini, kenyataan Menteri Ekonomi bahawa pengguna perlu berperanan untuk menjadikan penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal, termasuk dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelum ini, mencetuskan kritikan pelbagai pihak termasuk pakar ekonomi. Kata Rafizi, seandainya pengguna tidak membeli atau menggunakan produk yang menawarkan harga yang tidak berpatutan, ia akan memberi gambaran kepada peniaga dan pembekal untuk tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan. Saya tidak pernah lari dari perkara kontroversi jika itu menyelesaikan masalah. Itulah Rafizi dalam satu ciapannya apabila menjawab dakwaan sesetengah pihak bahawa dirinya lari daripada isu harga barang. Katanya kerajaan sedang mengusahakan langkah-langkah jangka sederhana dan panjang seperti memperbaiki rantaian bekalan untuk hentikan monopoli, menetapkan kawalan harga tanpa ganggu kelangsungan bekalan dan pelaburan berskala tinggi. Ekosistem tersebut yang diharap akan dibangunkan dan digerakkan oleh pengguna sendiri akan membantu menambah keanjalan di sebelah permintaan sebagai satu usaha mengawal inflasi di masa akan datang. Sekejap, ketika menjadi kerajaan selama 33 bulan, apa yang pihak Wan Saiful buat untuk membantu rakyat? Idea apa yang disarankan beliau sepanjang berada dalam kerajaan, kecuali darurat dan sekat parlimen bersidang? Setahu kami sebagai rakyat, sepanjang PN mentadbir negara, Mahyidin hanya tahu menjadi bapa perutusan khas. Wan Saiful pula hanya tahu mengeluarkan kenyataan dangkal, mengipas Mahyidin dan bersatu sahaja. Paling terbaik membantu rakyat, membenarkan pengeluaran KWSP, bukan duit kerajaan, rakyat keluarkan duit mereka sendiri. Kenapa rakyat tidak dibantu ketika itu dan kenapa tiada idea bernas yang dicetuskan Menteri Cap Ayam untuk kenaikan harga barang? Apabila jadi pembangkang, sibuk pula dia mencadangkan itu ini termasuk mempertikaikan kerja orang. Kenaikan harga barang yang menggila ini berlaku di kala kalian menjadi kerajaan dan ketika dalam kerajaan. Rafizi dan pasukan sedang cuba mengatasi masalah yang kalian ciptakan kerana selama ini kalian tidak buat kerja. Sibuk berpolitik, goyang kaki, susun strategi PRU dan sakau duit. Kita yang dah terbukti gagal, jangan pula nak tunjuk pandai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.